Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Baiklah, hari ini cikgu nak menerangkan sedikit berkenaan dengan teknik menulis pendahuluan karangan. Untuk karangan kali ini saya fokuskan kepada karangan bahagian B dalam soalan SPM Bahasa Melayu bagi kertas 1. Jadi hari ini kita tumpukan kepada bagaimana untuk kita nak membina atau menulis pendahuluan dahulu. Sebagaimana yang kita tahu, pendahuluan ini memainkan peranan yang penting kerana ia merupakan satu permulaan bagi sesebuah karangan itu, dan ianya juga menunjukkan tahap kematangan seseorang pelajar jika sekiranya pada peringkat awal kita menulis, iaitu pendahuluan, kita dah menunjukkan sesuatu yang bagus. Dalam aspek ini, cikgu nak tekankan bagaimana yang dikatakan suatu pendahuluan yang matang, yang boleh membantu pelajar untuk menulis dengan lebih baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perkenalan dahulu secara keseluruhan, secara umum, karangan, komponen yang terdapat dalam karangan, sebagaimana yang pelajar-pelajar tahu. Yang pertama, kita ada mulakan dengan pendahuluan, kemudian isi dan juga penutup. Baiklah, untuk karangan bahagian B ataupun kita pelajar kenalnya sebagai karangan respon terbuka, mana dia tidak ada bahan bergambar ataupun bahan rangsangan. Okay. Dan karangan yang sebagaimana kita tahu, karangan ini bila pelajar menulis dia memang panjang, jumlah perkataan pun banyak, melebihi 350 perkataan. Jadi hari ini cikgu nak bantu bagaimana anda menulis ataupun memulakan karangan anda dengan satu pendahuluan yang menarik, yang lebih tersusun dan kemas. Jadi untuk komponen karangan ini yang terdiri daripada pendahuluan satu, okey. Tu biasanya pendahuluan mana-mana karangan pun kita akan mulakan dengan pendahuluan. Okey, itu wajib diletakkan pada peringkat pertama lah. Kemudian isi dan juga penutup. Untuk karangan bahan rangsangan, untuk isi dan penutup nanti kita akan bincangkan pada masa yang akan datang pada sesi yang lain. Okay, ini adalah 3 komponen utama dalam sebuah karangan. Baiklah. Seterusnya cikgu nak menerangkan tentang teknik yang akan kita gunakan pada kali ini untuk kita menulis sebuah pendahuluan. Mungkin pelajar ada mempelajarinya di sekolah, bagaimana yang telah diajar oleh cikgu-cikgu. Namun hari ini saya nak tekankan bagaimana kita menggunakan konsep ataupun teknik, menggunakan teknik kata kunci bagi kita membantu bagaimana kita nak memulakan setiap ayat dalam pendahuluan yang kita akan buat. Apakah itu yang saya maksudkan dengan teknik kata kunci untuk pendahuluan? Okay. Yang pertama, kita mulakan dengan definisi. Sekejap lagi saya akan terangkanlah definisi itu, bagaimana untuk kita menulis definisinya. Kedua, pendapat tokoh. Yang ketiga, sejarah. Yang keempat, keadaan semasa. Dan yang kelima, kita akhiri dengan persoalan. Baiklah, untuk setiap kata kunci yang saya berikan ini, mungkin ada terdapat 2 ataupun 1 ayat, okey, bagi setiap definisi. Okey, maksudnya bukanlah kita letakkan untuk definisi itu mesti 1 ayat sahaja. Ya, kita boleh letakkan, mungkin kita letakkan 2 ayat. Sebegitu juga dengan pendapat tokoh. Okay. Cuma kita letakkan, bila kita menulis definisi, perkara yang kita nak sampaikan seterusnya ialah
pendapat tokoh. Kemudian kita ikuti pula dengan sejarah. Kemudian keadaan semasa dan akhiri dengan persoalan. Okey, persoalan. Okey, setiap satu nanti saya akan jelaskan apa definisi, apakah pendapat tokoh dan apakah yang terakhir itu persoalan. Kita akan perincikan satu per satu. Kali ini cikgu nak berikan contoh soalan dahulu. Contoh soalan yang terdapat pada soalan bahagian B, ya. Karangan kita, karangan SPM Bahasa Melayu. Okay, ini adalah contoh karangan. Contoh soalan, maafkan saya, contoh soalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan negara. Kita tengok sekali lalu soalan yang dikemukakan ini. Kemudian apabila kita tengok soalan ini, kita baca, kita perhatikan betul-betul arahan soalan yang terdapat dalam soalan ini. Apakah yang diminta untuk pelajar menulis? Okay. Kan kita baca berulang kali. Jangan kita baca sekali, terus kita buat tanggapan, oh soalan ni nak pelancongan negara. Tanpa kita tengok kataan usaha-usaha. Okay. Kita perhatikan kataan-kataan yang perlu pelajar beri perhatian. Usaha-usaha. Okay. Sebelum itu ada perkataan rencana. Bermaksud ianya sebuah rencana yang akan disiarkan dalam akhbar tempatan. Okay. Kemudian perkataan memajukan dan juga sektor pelancongan. Kita kena tengok satu persatu. Okay. Lihat tema dan tugasan. Okay. Pelajar-pelajar tahu tak apakah tema soalan ini? Tahu tak apa itu tugasan? Okay. Tema ialah pelancongan. Tugasan dia kita kena buat, pelajar kena buat usaha-usaha kerajaan. Kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan negara. Jadi soalan adalah soalan berbentuk khusus kepada usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Dia bukan pihak lain. Itu secara umum dapat kita kenali. Kemudian kita tengok soalan ini berformat ataupun tidak berformat. Makna sudah tentulah kita dah tengok tadi soalan ini adalah format rencana. Kita kena buat mengikut format yang dikemukakan. Bagaimana jika kita tidak ikut format? Sebagai contoh soalan ini kita dah buat daripada mula sampai habis. Soalan ini dah cantik, dah menarik, tapi tak ikut format. Okay, format rencana. Macam mana? Bagaimana? Apa kesannya kepada karangan tersebut? Okay, sudah tentulah karangan tersebut tidak akan dapat memperolehi keputusan yang ataupun tidak mendapat peringkat yang cemerlang. Dia mungkin akan hanya peringkat kepujian sahaja. Jadi kita kena berhati-hati. Kita kena lihat betul-betul. Baca berulang kali. Maklumkan tadi, kita mulakan dengan teknik kata kunci yang pertama iaitu definisi. Apa yang perlu kita definisikan? Apa yang dimaksudkan definisi? Adakah kita kena merujuk kamus 100%? Okay. Jawapannya ialah, okay, ini contoh. Kita buat definisi, kita buat secara umum sahaja mengikut kefahaman kita. Sebagai contoh, saya berikan definisi tentang pelancongan. Pelancongan merujuk kepada aktiviti melawat, melancong atau mengembara ke sesuatu tempat. Okay. Aktiviti pelancongan juga mungkin boleh dilakukan di dalam negara sendiri atau di luar negara. Ini definisi secara umum. Okay. Secara umum. Perkataan yang saya berikan di sini, itu pelancongan merujuk. Merujuk. Maknanya kita dah mendefinisikan maksud pelancongan kita. Kita tak perlulah
nak kata merujuk kamus dewan, muka surat apa dan sebagainya, tak perlu. Kita nyatakan definisi dalam bentuk umum. Sebagaimana orang lain pun boleh tahu bila sebut pelancong ataupun pelancongan apa. Satu aktiviti yang sudah tentulah melibatkan pergerakan, sama ada kita bergerak dan kita pergi ke tempat, sesuatu tempat, sama ada di tempat kita sendiri dalam negara kita ataupun kita pergi ke keluar. Itu definisi dari segi pelancongan. Kita dapat dan jika pelajar-pelajar lihat dalam tayangan ini, ada dua ayat. Dua ayat yang saya nyatakan. Saya tak dan saya tak galakkan juga pelajar kalau nak menulis karangan itu menggunakan ayat yang terlalu panjang. Maksudnya kita boleh notah dan kita gunalah kata hubung ataupun kita gunakan maafkan saya, kita gunakan penanda wacana ataupun kita gunakan kataan yang sesuai untuk kita tulis supaya nampak kesinambungan daripada satu wacana kepada wacana yang lain. Jangan kita buat ayat yang berbelit sehingga kita pun rasa bila baca rasa macam tak betul ayat itu. Jadi dan bila kita menjawab soalan yang berbentuk fakta dan sebagainya, lagilah nampak karangan tersebut nampak lemah. Kita pergi kepada perkara yang berikutnya. Perkara berikutnya ialah apakah yang nak kita tulis, iaitu pendapat tokoh. Contoh, menurut mantan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Katapi, promosi Tahun Melawat Malaysia 2020 berada pada tahap yang membanggakan. Dengan setakat ini sudah dipromosikan di beberapa buah negara termasuk Sepanyol dan United Kingdom. Saya ambil contoh apa yang telah dikatakan oleh tokoh. Tokoh ini mungkin kita ambil ahli falsafah, tokoh akademik, tokoh agama, dan yang paling penting tokoh adalah orang yang ada pengaruh dan juga dikenali. Kita tak boleh buat menurut guru kelas saya, tidak boleh. Kita kena letakkan tokoh adalah orang yang berpengaruh. Sebagai contoh saya letak Menteri Pelancongan. Dan kita boleh cari ataupun dapatkan daripada tokoh ni mungkin daripada pembacaan kita, dan juga kita nyatakan secara umum mengenai apa isu yang nak disampaikan. Maksud saya ialah apa yang tokoh katakan itu ataupun siapa yang kita letakkannya mestilah berkenaan dengan tema. Jangan kita letak kata-kata tokoh yang tidak langsung kaitan dengan tema, jadi bermasalah. Dan sebagaimana yang kita tahu, pada tahun ini kita menghadapi satu wabak penyakit yang begitu serius dan mungkin pelajar-pelajar boleh kaitkan dengan soalan SPM nanti. Ambil contoh apa yang berlaku keadaan sekarang berkenaan dengan coronavirus, iaitu sejenis virus yang sangat berbahaya dan telah membunuh ribuan manusia di seluruh dunia dan termasuklah negara kita juga, sehinggalah kerajaan terpaksa mengadakan perintah kawalan gerakan, dan ini mungkin akan menjejaskan sektor pelancongan negara, bukan negara saja, bahkan dalam dunia sekalipun akan mengalami kesan yang sangat besar. Baiklah, selepas kita buat pendapat tokoh, kita akan pergi kepada intipati yang berikutnya. Baiklah, perkara yang berikutnya yang kita perlu masukkan dalam pendahuluan kita ialah kenaan dengan sejarah. Sejarah ialah bukan mata pelajaran sejarah, tapi sejarah ini menggambarkan perkara yang telah berlaku sebelum ini. Sebagai contoh, sejak diperkenalkan pada tahun 1990, sudah terbukti bahawa Tahun Melawat Malaysia merupakan suatu usaha yang jitu bagi menarik minat pelancong untuk berkunjung ke negara kita. Maksudnya ialah kita meletakkan Tahun Melawat Malaysia itu sebagai contoh saja.
apa yang telah dibuat oleh pihak kerajaan sebelum ni. Kan? Maksud saya ialah perkara ini dah pun berlaku sejak tahun 1990. Bagaimanakah pelaksanaan dia setakat hingga hari ini? Bagaimanakah dengan tahun melawat Malaysia 2020? Kita belum pasti. Ini sejarah ya, para pelajar. Maksudnya kita kaitkan dengan perkara-perkara yang lepas. Okey, kita gunakan perkataan sejarah sejak diperkenalkan. Okey, itu adalah kata kuncinya. Okey, perkara yang berikutnya yang kita masukkan dalam pendahuluan kita iaitu keadaan semasa. Keadaan semasa ini maksudnya ialah apa yang berlaku pada masa sekarang. Okey, kita gunakan sebagai contohnya, kini pihak kerajaan amat komited dan beriltizam mengadakan promosi secara besar-besaran ke seluruh pelosok dunia dalam usaha untuk menarik minat pelancong ke negara kita. Sebelum ini kita buat sejarah. Sejarah itu perkara yang dah berlaku. Sekarang ni keadaan semasa, merujuk pada hari ini. Jadi kita gunakan kata kunci kini. Pihak kerajaan amat komited. Maknanya pihak kerajaan dah buat, tapi mungkin kena buat lebih lagi. Jadi perkara ini akan kita masukkan dalam huraian isi kita nanti. Tapi untuk hari ini saya fokuskan kepada pendahuluan dahulu. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang berikutnya. Kata kunci yang terakhir dalam pendahuluan yang kita nak tulis ialah berkenaan dengan persoalan. Mudah saja, pelajar. Persoalan ini apa? Persoalan ialah kita tinggalkan dengan satu persoalan. Persoalan yang bermain-main di gawang minda kita ialah apakah langkah-langkah yang pragmatik dapat dipraktikkan oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan di negara kita. Okey, lihat dah para pelajar, saya gunakan persoalan. Okey, persoalan dan kita tinggalkan dengan soalan. Apakah langkah-langkah yang pragmatik dapat dipraktikkan oleh pihak kerajaan untuk memajukan sektor pelancongan di negara kita? Dan jangan lupa letakkan, apabila kita buat soalan, kita letakkan tanda soal dalam ini. Dan kita akan jawab segala persoalan ini dan permasalahan ini akan kita rungkaikan dalam huraian isi kita nanti. Baiklah, pelajar yang saya kasihi sekalian, ini adalah contoh lengkap yang kita buat daripada awal tadi mengikut kata kunci yang saya jelaskan. Okey, ini contoh. Kita dah gabungkan daripada awal tadi sehinggalah daripada definisi sehinggalah persoalan. Apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah pelajar kena perhatikan balik, iaitu format soalan. Format soalan rencana. Jadi apabila kita menulis rencana, tajuk berada di bahagian atas. Okey, ini tajuknya. Okey, tajuk usaha-usaha kerajaan memajukan sektor pelancongan negara oleh, kemudian nama kita lah. Lihat juga kata kunci yang kita bincangkan tadi. Yang pertama ialah penggunaan definisi. Kita masukkan saja dalam ini. Saya gariskan. Okey. Kemudian diikuti dengan pendapat tokoh. Kemudian sejarah, keadaan semasa dan persoalan. Cukuplah 5 perkara yang dapat kita sampaikan dalam satu pendahuluan yang menjelaskan kepada kita bahawa kita mempunyai pengetahuan yang tinggi dan karangan kita akan nampak lebih tersusun, lebih menarik dan juga kemas.
Adakah bentuk ini boleh digunakan untuk pada soalan karangan bahagian A? Jawabnya boleh. Cuma kita bimbang apabila pelajar buat terlalu panjang, takut bimbang nanti tak sempat nak buat karangan bahagian B. Jadi mungkin boleh ringkaskan sedikit dari segi ayat dan sebagainya. Mungkin konten yang terdapat dalam pendahuluan yang saya tunjukkan ini mungkin pelajar boleh ringkaskan sedikit supaya menjadi lebih pendek sedikit, kerana untuk bahagian A tidak perlu terlalu panjang dan masa yang dibutuhkan pun tidak banyak, 45 minit saja untuk karangan bahagian A. Yang kita fokuskan sekarang ni adalah bahagian B. Pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, untuk yang terakhirnya, saya minta sama-sama pelajar buat latihan membina pendahuluan. Okay, contoh soalan yang saya berikan hari ini ialah, ibu bapa mainkan peranan penting untuk menggalakkan anak-anak bergerak aktif dalam bidang sukan. Huraikan pendapat anda berdasarkan pernyataan di atas. Sebagaimana yang telah saya terangkan dari awal tadi, pelajar-pelajar kena analisis. Baca betul-betul soalan. Jangan baca sekali lalu, terus buat. Tengok apakah temanya, apakah tugasannya, sama ada karangan ini format ataupun tidak. Okay, tulis. Ataupun kalau boleh garis. Contoh, kita garis. Ini masalah juga. Pelajar-pelajar tidak berapa suka nak buat tanda ataupun apa-apa penandaan yang boleh menunjukkan pelajar-pelajar faham soalan. Okay. Bidang dan suka contoh. Kan kita garis. Okay. Pendapat anda. Soalan ni adakah format ataupun tidak. Okay. Gunakan teknik yang saya dah jelaskan tadi. Yang pertama, saya ulang semula ya. Definisi, pendapat tokoh, sejarah, keadaan semasa dan juga persoalan. Akhiri dengan soalan. Saya amat berharap pelajar dapat mengaplikasi teknik yang saya kemukakan hari ini. Dan soalan ini pelajar buat, minta tolong cikgu-cikgu di sekolah masing-masing semak. Adakah sesuai ataupun boleh bincang dengan cikgu balik. Minta betulkan, tambahkan apa yang kurang, kerana bagi saya apa-apa saja ilmu, pengetahuan kita perlu kongsikan dan kita perlu praktikkan. Jadi tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat sekiranya kita tak aplikasikan, kita tak gunakan dan kita tak sebarkan. Dan kita boleh aplikasikan sama ada kita nak menulis dalam SPM ataupun kita nak buat sebagai satu hobi kita, iaitu menulis. Gunakanlah kaedah yang saya dah tunjukkan ini. Jadi akhir kata daripada saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Saya minta pelajar menggunakan ataupun mempraktikkan apa yang telah kita pelajari hari ini untuk kejayaan anak-anak pelajar pada masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung lagi untuk bagaimanakah teknik untuk menulis isi. Sekian, terima kasih.